Assalamualaikum murid-murid, nama saya Cikgu Saidah. Hari ini saya akan mengajar kamu semua tentang sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Mari kita belajar. Okey, cikgu nak tanya, apa yang kamu faham tentang sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat? Boleh terangkan kepada cikgu? Saya faham, cikgu. Sentuhan selamat boleh digambarkan sebagai sentuhan yang membuat kita berasa gembira dan kita berasa selesa di dalam hati kita. Contohnya seperti apabila ibu bapa kita memeluk kita, cikgu. Itu adalah sentuhan selamat. Manakala sentuhan tidak selamat boleh digambarkan sebagai sentuhan yang membuatkan kita berasa tidak selesa, rimas dan memberi perasaan buruk di dalam hati kita seperti kita rasa sedih, malu dan takut. Jom kita kenali bahagian sulit kita terlebih dahulu. Yang pertama ialah mulut. Yang kedua ialah payudara. Yang ketiga ialah faraj. Yang keempat ialah zakar. Dan yang terakhir sekali ialah punggung. Orang lain tidak dibenarkan melihat atau menyentuh bahagian peribadi kita. Oleh itu, murid-murid haruslah menjaga keselamatan diri masing-masing. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Tubuhmu
bagi pendapat anda, bila agaknya ibu bapa patut mengajar anak tentang keselamatan diri? Okey, bagi pendapat saya, ibu bapa perlulah mengajar anak tentang keselamatan diri sejak mereka berusia 3 tahun. Terutamanya berkaitan dengan sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Apatah lagi, topik ini berkaitan dengan pedofilia yang semakin meluas dan memberi kesan terhadap kanak-kanak tidak kira ketika mereka berada di sekolah, tempat awam maupun di alam maya. Sebab itu, adalah sangat penting kanak-kanak diberitahu tentang sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat sebagai pengetahuan asas yang sangat berguna pada masa kini. Sentuhan tidak selamat dan sentuhan selamat. Ibu bapa perlulah mengajar anak-anak bahagian tubuh mereka. Secara lazimnya, kanak-kanak agak susah untuk memberitahu kepada ibu bapa jika mereka mengalami penderaan seksual. Hal ini kerana mereka tidak tahu perkataan yang patut digunakan. Untuk itu, anda sebagai ibu bapa boleh memulakan mengajar anak kecil bahagian tubuh mereka yang berbeza dan menggunakan perkataan-perkataan yang mudah disebut seperti kemaluan dan punggung. Contohnya, Mama, tadi kawan kat sekolah pegang punggung. Tapi perkara berkaitan sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat ini akan menjadi lebih mudah jika kita terangkan kepada anak yang lebih dewasa, lebih tua, lebih berumur kerana mereka lebih mudah faham. Contohnya, beritahu mereka jangan bagi orang lelaki atau orang perempuan sentuh bahagian sulit. Secara tidak langsung, mereka akan rasa tidak malu untuk melaporkan sebarang sentuhan pada bahagian tersebut sekiranya ia berlaku. Seterusnya, ibu bapa perlulah memberitahu anak bahawa dia adalah bos kepada tubuhnya. Selain itu, beritahu anak bahawa dia berhak untuk menentukan siapa yang boleh sentuh dan bagaimana. Di samping itu, wujudnya suasana rumah yang menghormati hak pribadi masing-masing termasuklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang sentuhan selamat dan sentuhan tak selamat, dan kenapa pentingnya kita ibu bapa terutamanya kena mengajar anak-anak tentang kepentingan sentuhan selamat dan sentuhan tak selamat. Okay, pertama sekali ialah ibu bapa kena memberitahu anak, ajar anak tentang bahagian tubuh mereka. Misalnya contoh di sini, ibu bapa boleh menerangkan bahagian-bahagian alat sulit yang tidak boleh orang lain pegang. Contohnya di bahagian punggung, di bahagian kemaluan, di bahagian dada dan sebagainya. Baiklah, seterusnya ialah ibu bapa harus mengajar anak-anak bahawasanya diri mereka adalah bos terhadap tubuh badan mereka. Erti kata bos ialah mereka ialah ketua ataupun badan mereka hanyalah kepunyaan mereka. Seperti contoh, saya bawakan contoh, misalnya seorang budak kecil, apabila saudara mara datang ke rumah, mereka akan mereka akan mencium, mereka akan memeluk dan sebagainya. Tetapi ada sesetengah daripada individu yang tidak bertanggungjawab, mereka mengambil kesempatan seperti memegang tempat-tempat yang tidak sepatutnya atau menggunakan istilah kata sentuhan tidak selamat. Selain daripada itu juga, ada setengah ibu bapa juga boleh menerangkan kepada anak-anak antara jenis-jenis sentuhan. Antaranya ialah seperti saya kata, ada sentuhan selamat, ada sentuhan tidak selamat, dan juga ada sentuhan yang tidak diingini. Okey, sentuhan tak selamat yang membabitkan alat sulit. Okey, sekiranya kanak-kanak boleh menamakan bahagian tubuh mereka dan faham mengenai jenis sentuhan, anda ataupun ibu bapa boleh ajar mereka tentang sentuhan yang tidak selamat dan tidak baik, iaitu jika alat sulit disentuh seseorang. Seterusnya ialah saya bawakan contoh yang seperti di sini. Contohnya, adik mesti ingat jangan bagi sesiapa, terutama orang-orang besar, sentuh alat sulit adik. Kalau ada yang buat macam itu, beritahu ibu atau ayah. Okey. Keduanya, jika doktor
ataupun doktor ataupun pakar perubatan cek kawasan alat sulit di bawah pengawasan penjaga, ini juga dibolehkan. Misalnya kita akan membawa anak-anak ataupun kita punya anak untuk cek mereka, alat sulit mereka di hospital, maka perkara ini ibu bapa boleh terangkan kalau perkara ini ianya dibolehkan kerana apa, tujuan doktor untuk cek hanyalah untuk mengetahui kondisi ataupun mengetahui tahap kesihatan yang diperoleh oleh anak tersebut. Okey, nyatakan juga dalam sini dikatakan juga, nyatakan juga mulut dan dada juga termasuk bahagian tubuh yang dilarang sentuh orang lain tanpa tujuan tertentu. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, kalau satu orang wanita apabila mereka sudah mencapai umur yang balik, maka mereka akan kelihatan perubahan bentuk pada badan mereka seperti tumbuhnya payudara dan sebagainya. Maka ibu bapa kena ajar pada anak tersebut bahawasanya buah dada tersebut, payudara tersebut ialah tempat yang dilarang sentuh oleh mana-mana orang tanpa tujuan tertentu. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai. Baiklah, pada hari ini sebenarnya saya ingin membincangkan mengenai suatu topik yang agak menarik, iaitu sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Baiklah, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut kepada topik kita pada hari ini, iaitu sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat, saya ingin menyelitkan sedikit statistik yang telah saya perolehi hasil daripada carian yang telah saya lakukan di internet. Baiklah, statistik yang telah dikeluarkan oleh Pasukan Penderaan dan Pengabaian Kanak-kanak yang disyaki di hospital seluruh negara adalah sebanyak 1,291 kes di seluruh negara. Hal ini sebenarnya merupakan sesuatu perkara yang amat meruncing dan agak membahayakan kepada persekitaran sosial kita. Hal ini demikian kerana 1,921 kes yang telah dilaporkan tersebut adalah sebanyak melebihi 1/3 daripada keseluruhan kes penderaan yang telah dilaporkan di seluruh negara kita, Malaysia. Baiklah, jika kita lihat kembali kepada statistik yang dikeluarkan, 1,921 kes penderaan seksual kanak-kanak ini yang berlaku kepada kanak-kanak ini, kita dapat lihat bahawa kebanyakan mangsa penderaan seksual adalah kanak-kanak perempuan dan mereka didera secara seksual oleh saudara terdekat ataupun teman lelaki mereka. Jika kita lihat kepada masalah ini, kita akan mengetahui punca masalah ini adalah bahawa anak-anak zaman sekarang mereka tidak mengetahui mengenai sesuatu sentuhan selamat ataupun sentuhan tidak selamat. Baiklah, kembali kepada topik kita pada hari ini, iaitu sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Seterusnya, setelah mengajarkan 4 zon yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain ini, ibu bapa perlu mengajarkan kepada anak-anak mereka apabila terdapat seseorang yang menyentuh bahagian-bahagian sulit tersebut, iaitu 4 zon yang telah diterangkan tadi, mereka harus mengajak anak mereka untuk menjerit meminta tolong. Hal ini demikian kerana berdasarkan pembacaan yang telah saya lakukan, statistik mendapati bahawa kebanyakan mangsa penderaan seksual yang telah dilaporkan mendapati bahawa perlakuan individu yang melakukan penderaan seksual terhadap diri mereka itu adalah tidak salah di sisi undang-undang dan boleh dilaporkan kepada pihak polis dan pihak sebagainya. Hal ini menjadikan sebenarnya mangsa penderaan seksual ini sebenarnya tidak mengetahui bahawa sesuatu yang terjadi kepada mereka tersebut adalah penderaan seksual. Okey. Penderaan seksual ini ialah melibatkan kes borgol, sumbang mahram, seks luar tabi'i dan sebagainya. Baiklah, apakah itu sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat? Jadi berbalik kepada tajuk kita pada hari ini, sentuhan ialah sesuatu perbuatan kita menyentuh seseorang ataupun menyentuh sesuatu. Bagi
Baik di dalam konteks sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Sentuhan selamat boleh dikategorikan sebagai suatu sentuhan orang lain terhadap diri kita dan kita merasakan sentuhan tersebut adalah sesuatu yang tidak mendatangkan sesuatu perasaan yang tidak senang di dalam diri kita. Sebagai contoh, sentuhan selamat yang boleh dan mudah untuk saya terangkan adalah kita dipeluk oleh kedua ibu bapa kita, dan seterusnya sentuhan tidak selamat adalah sesuatu sentuhan yang dilakukan oleh orang lain dan membuatkan kita berasa tidak senang terhadap sentuhan tersebut. Baiklah, jadi kembali kepada sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat ini. Macam mana agaknya ibu bapa nak mengajarkan sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat? Sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat ini boleh diajarkan kepada anak-anak yang seawal umur 3 tahun. Baiklah, di dalam sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat ini terdapat 4 zon yang kita boleh ketengahkan kepada kanak-kanak seawal umur 3 tahun. 4 zon yang tidak boleh disentuh dan tidak boleh dilihat oleh orang lain, iaitu mulut, dada, celah peha ataupun kemaluan, iaitu farash untuk wanita dan zakat untuk lelaki, dan seterusnya ialah punggung. Jadi di dalam konteks ini ibu bapa perlu mengajarkan anak-anak mereka mengenai bahagian-bahagian tersebut yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi, seterusnya apabila seseorang individu melakukan sentuhan yang tidak selamat kepada kanak-kanak ataupun kepada anda sendiri, anda semua haruslah melaporkan perbuatan tersebut kepada orang yang lebih dewasa, dan kalau boleh laporkanlah kepada keluarga anda seperti ibu bapa, abang dan juga sebagainya.